Luis Diaz, he's from Berangkas and he play for Liverpool. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke channel Bias Liverpool. Permulaan yang cukup sempurna buat era Arne Slot untuk fans Liverpool nikmati. 14 menang, 1 draw dan 1 kalah. Permulaan yang baik juga untuk channel aku. Sebabnya kalau menang lagi banyak lah orang main channel aku, orang nak tengok. So yes, thank you Arne Slot, thank you. Dan malam tadi aku rasa kemenangan 4-0 yang meletakkan kita di Champions, top of the Champions League, dan juga sekarang ni top of the league double gayan aku kata. Dalam masa yang sama Arne Slot telah spoilkan parti kepulangan one of our own, iaitu Xabi Alonso back to his old stomping ground. Sorry Xabi, I love you, but business is business. So untuk malam tadi kita akan break down one by one. Aku rasa bermula dengan line up dulu. Apabila line up dikeluarkan, aku terkejut actually melihat Xabi Alonso dia memilih untuk menggunakan 3 midfield. Sebabnya aku rasa sepanjang aku tengok Bayer Leverkusen ni jarang untuk menggunakan 3 midfield. Tetapi dalam masa yang sama juga aku nampak yang Xabi Alonso dia jadi reaktif dan juga dia respect dengan Liverpool, tambahan pula Liverpool sebagai home team. Jadi penguasaan di bahagian tengah tu ialah something yang dia tak mau risikokan lah. Dia tak mau Liverpool untuk pegang bahagian tengah. Jadi dia diturunkan Palacios, Granit Xhaka dan juga Alex Garcia, one of his buy during the transfer window. During the opening 45 minutes, aku tak rasa kedua-dua tim ni terlalu threatening. Tak ada sangat side yang begitu dominan. Liverpool sebagai home pun tak nampak dominan. Leverkusen pun tak nampak begitu dominan. Seperti mana Brighton. Brighton macam hujung minggu lepas nampak yang Brighton ni home, Liverpool yang away. So tak nampak macam tu. Nampak lebih kepada kedua-dua tim menjaga disiplin, menjaga spaces between the line begitu kompak, so that game state tu 0-0 masih terjaga. Dan juga dalam masa yang sama kedua-dua tim boleh probing here and there, dan juga boleh baca strategi game plan lawan. Apakah yang Liverpool nak cuba buat, apakah yang Leverkusen cuba buat. Chances besar mungkin jatuh kepada Cody Gakpo. Seingat aku hujung 45 minit tu, Curtis Jones bagi bola yang cantik tu. Itu saja aku rasa. Itu pun aku tak sure boleh dikategorikan sebagai big chances ataupun tak. Tetapi yang itulah nampak paling bahaya sekali. Pada peringkat awal perlawanan pagi tadi, apa yang Leverkusen cuba bawa ialah seiring dengan line up yang dikeluarkan oleh Xabi Alonso, dia memilih untuk menggunakan 3 midfield instead of 2 midfield. Sebab apa? Sebabnya nampak yang dia cuba untuk dominate position through the numerical overload ataupun menang jumlah pemain di bahagian tengah. Jadi 3 midfield dekat tengah. Alongside that, Florian Wirtz yang kebiasaannya daripada number 10 ataupun striker tu dia akan turun ke bawah, tambah lagi seorang jadi 4. Kemudiannya nampak pula pada perlawanan ni Alejandro Grimaldo yang kebiasaannya dia akan stay menjaga kelebaran padang di bahagian kiri. Dia akan masuk ke dalam, drift invert masuk ke dalam, so that situasi tadi 4 ataupun 5 pemain akan menang jula. Seterusnya akan overwhelm Liverpool punya midfield lah, which is sekarang Liverpool ada 3 midfield lah. Situasi 4v2 ataupun 4v3 ataupun 5v3 tu akan terjadi. Dan seterusnya daripada situlah mereka akan buat combination play dan akan membentuk triangle, buat zigzag passing, so on lah. Dalam ruang yang sempit tu mereka akan cuba bermain throughout there. Dan tadi aku sebut pasal Alejandro Grimaldo kan. Bila Grimaldo dia invert masuk ke dalam, jadinya sekarang ni dekat bahagian kiri tu lopong. Bahagian lopong tu diisi pula oleh Victor Boniface, seorang striker yang malam tadi rasanya first time kot. Dan mungkin dan Arne Slot actually dia sendiri sebut, dia kata dia tak pernah tengok Boniface ni tak main sebagai striker. Tapi pada malam tadi buat pertama kali yang dia nampak ialah Boniface memang akan drift masuk ke kiri. Dia akan menggantikan tempat Grimaldo di bahagian kiri. So daripada passing map kita boleh nampak yang bahagian tengah memang kosong. Bahagian striker tu tak ada someone, tak ada player pun yang occupy bahagian tu. Sebelum ni Grimaldo dan juga Frimpong kiri kanan sebagai wingback yang akan bombat naik forward, naik atas. Kemudiannya ada seorang striker iaitu Boniface kan. So striker ni lah yang akan pinning the opposition, so that position terpaksa jagalah bahagian tengah tu, terpaksa compact kan. So kiri kanan kemudian bahagian tengah ni depa sort of like boleh masuk macam tu lah. Tetapi untuk kali ni apa yang kita nampak ialah running from deep tu tak berlaku di bahagian striker sebab Boniface tak ada. Tetapi Boniface dan juga Boniface belah kiri dan juga Frimpong belah kanan, mereka lah yang akan membuat running in case
pemain-pemain midfield ni berjaya buat through ball ataupun berjaya slide through bola kepada mereka di bahagian depan. So dalam masa yang sama juga aku sebut dalam preview match sebelum ni, di mana season ni Xabi Alonso nampak lebih kepada cuba bermain direct. Dengan cara itu mereka dapat bola tak sabar ataupun Jonathan Tah dia akan cuba untuk bagi long ball dan seterusnya akan manipulate high line Liverpool lah. Dalam masa yang sama juga ketika Liverpool cuba untuk membuat build up, kita nampak yang Leverkusen akan membuat high pressing menggunakan bentuk 4-4-2. Bila kita tak ada channel, tak ada someone yang kita boleh hantar, Gallagher akan bypass the press of Leverkusen tu. Jonathan Tah being the plus one player, dia akan drag ikut Curtis Jones masa build up tu. So ini menunjukkan ini kita akan sembang pasal Jonathan Tah ni. Daripada situ apa yang kita boleh baca ialah Jonathan Tah ialah seorang aggressive defender kan. Defender yang bukannya defender yang akan dia akan hold the position, tapi lebih kepada defender yang agresif. Dia cuba untuk mengawal dominasi itu melalui dueling yang berlaku, melalui dengan cara mencabar bola, dengan cara man marking player. So malam tadi kita nampak dia ikut Curtis Jones kebanyakan kalinya. Apabila Curtis Jones menapak ke midfield, dia pun ikut menapak, dan juga dia being ruthless dan juga being close enough untuk challenge Curtis Jones. Arne Slot dia instead of main Darwin Núñez sebagai striker, dia mainkan Luis Diaz. Dengan ini Liverpool mempunyai seorang focal point di depan yang bukannya statik di depan, tetapi juga dia kadang-kadang turun bawah, kadang-kadang dia akan drift daripada kiri kemudiannya baru masuk ke dalam. Jadi positioning yang tak terlalu fix tu membuatkan Jonathan Tah akan struggle bila berhadapan dengan running in behind daripada Luis Diaz ataupun Cody Gakpo. Dan kalau contohnya berlakunya duel yang terlalu banyak pun tak ada masalah juga, disebabkan ketinggian Cody Gakpo yang boleh digunakan oleh Liverpool. So memang nampaklah yang Tah ni sangat-sangat struggle. Apatah lagi aku rasa bila dia terpaksa buat turning kan, dia menghadap arah ni kemudian dia nak buat turning ke belakang tu, bila dia pusing tu macam traktor kan, berat dia tu kan, heavy like traktor. Kalau hampa tengok Harry Maguire macam tu lah dia. So itulah kelemahan yang Liverpool gunakan, dan kita boleh tengok daripada gol pertama. Gol pertama tu cantik daripada Curtis Jones untuk memanipulasi pressing over agresif daripada Jonathan Tah tu. Kalau hampa tengok betul-betul, aku akan letak kat sini kan, aku akan slow down kan. Dia pandai. Curtis Jones dia main daripada tengah, kemudiannya dia menapak ke belakang kan. Dalam masa yang sama juga Jonathan Tah dia ikut ke belakang, Curtis Jones patah balik ke tengah so that dia boleh receive bola daripada Trent. Ada 2-3 saat tu dia buat turning dan kemudian dia lorongkan bola yang cantik Gol pertama yang memang cantik. Tambahan pula Luis Diaz dengan dia punya magical feet tu, dia buat pula satu ding yang cantik. Dia berjaya chip pula keeper tu yang menambahkan estetik untuk gol tu Gol yang cantik. Aku rasa kredit untuk Arne Slot lah. Arne Slot dia study benda ni, dan juga aku suka sebut pasal Arne Slot ni, aku suka dengan dia punya little attention to detail kan. Ada marginal gain yang dia boleh dapat here and there tu, dia maximizekan sebanyak yang mungkin. Kemudiannya apabila masuk second half tu, dia buat pertukaran here and there so that Liverpool boleh capitalize. Sebab itulah aku tak ada masalah actually bila ramai juga fans Liverpool yang kata, oh first half ni kenapa kita tak perform, tapi second half masuk baru perform. Aku tak ada masalah selagi mana Liverpool minit 90 tu menang. Aku tak ada masalah. Sebab sekarang ni dibuktikan sample size dah pun berapa, 14, 15, 16 game dah. Nampak yang Liverpool actually, dan juga strategi Arne Slot tu sendiri. Aku ada sebut rasanya dalam video mana aku ada sebut yang Arne Slot ni dia approach dia slow burner sikit. Dia gunakan approach yang dia akan tunggu dulu 30 minit ataupun 20-30 minit, kemudiannya dia akan tengok apa yang kurang so that dia boleh prop nanti bila masuk second half. Itulah yang kita nampak. Dan juga aku rasa strategi ni actually make sense je. Scott Jurgen Klopp is among the best in terms of fitness. So Arne Slot memang banking on the fitness of his player. Bila dah masuk 45 minit, dah masuk 60 minit dah, opponent kadang-kadang dah letih dah kan. Pemain Liverpool tak letih bukan setakat tak letih, tetapi juga boleh menambah kan. Instead of main gear 2 masa tu, dia tambah pula gear 3, gear 4, gear 5, dan sekaligus membuatkan opponent makin letih. Dan juga by the time minit 90 tu, aku rasa opponent tu dah tak lari dah. Walaupun yes, ada shots, tetapi Liverpool tak banyak concede big chances. Dan itu ialah aku rasa benda yang
fair walaupun Liverpool lepaskan penguasaan bola, tetapi dalam masa yang sama Liverpool memberi meaningless position dekat lawan dan lawan tak boleh buat apa-apa pun. Walaupun kita sebagai fans ni memang sakit jantung tapi itulah approach yang Arne Slot guna sejak daripada awal career dia. Jadi aku nampak Arne Slot continue apa yang hang buat, dan kita tengok hujung musim ni kesemua approach yang guna tu apa reward dia hujung musim ni. On to man of the match. Man of the match official jatuh kepada Luis Diaz, tetapi aku rasa untuk hari lain kemungkinan man of the match tu dapat kepada Curtis Jones. Sekali lagi aku rasa dia membuat contribution yang sangat-sangat berharga atas padang. Dia menunjukkan yang dia sekarang ni part of the team yang knocking the door. Setiap hari dia macam dengan persembahan dia yang meyakinkan tu, setiap hari dia macam ketuk pintu Arne Slot. Dia kata I belong to this team, I belong to this level, dan aku dalam skuad Liverpool ni bukanlah setakat memenuhi kuota skauser, tetapi memang aku layak untuk berada dengan merit. So Curtis Jones membuat slice through yang cantik kepada Luis Diaz untuk gol pembukaan, dan gol pembukaan seperti dikatakan oleh Cody Gakpo ialah gol yang sangat-sangat penting sebabnya daripada 0-0 mengubah game state kepada 0-1, seterusnya membuka lebih ruang untuk Liverpool menyerang apabila Leverkusen pun mula menyerang. Ya, kita sebagai fans ni tunggu apa lagi? Give him his flowers. Aku rasa Kujo Curtis Jones memang sangat-sangat deserve untuk mendapat applaud daripada kita. Aku cakap macam ni kalau contohnya performance yang dia buat tu, Florian Wirtz yang buat malam tadi, confirmnya orang semua kata splash lah 100 juta untuk dia. Tapi dengan keadaan dia di mana dia ni datang sebagai keluaran produk akademi saja, fans mula take for granted dan juga tak bagi pujian yang selayaknya untuk dia. So man of the match yang sebenar Luis Diaz. Luis Diaz ni hands up lah weh. Hands up, aku cakap. Sama hari tu aku banyak kali cakap, kalau contohnya offer Barcelona datang 50 juta contohnya ambil lah. Tambahan pula dengan situasi di mana kita nampak yang bapak dia lah, lepas tu kemudian agent dia ke mula nampak macam mula friendly dan juga mingling around Barcelona agent. Dan sebagai seorang South American, aku tahu tendensi pemain-pemain ni kuat untuk masuk ke either Barcelona ataupun Real Madrid. Jadi nampak big possibility di situ. Dan tambahan pula dengan link yang besar, Anthony Gordon daripada Newcastle yang katanya almost join Liverpool. Jadinya link tu legit, dan juga aku nampak performance dia rasanya daripada masuk Porto itu dengan performance yang up and down pada umur 27 tahun, nampak stagnan progress dia semenjak dia masuk daripada Porto, dan juga selepas injury yang dibuat oleh Thomas Partey pada knee injury dia di mana aku nampak dia punya pace tu, nampak burst of pace dia tu agak menurun dan juga agak merudum. Nampak yang kenapa orang kritikal dekat dia, tetapi betapa salahnya kita nampak sekarang ni dia nampak flourish di bawah sistem Arne Slot. Dan actually dia sendiri sebut dalam satu interview dengan Sky Sports, di mana dia katakan skill set yang dia ada ni kena dengan apa yang sistem Arne Slot nakkan. Contohnya pagi tadi diberi specific role oleh Arne Slot untuk roaming across the pitch so that Edmund tak sober, dan juga Jonathan Tah depa tak boleh marking dia terlalu ketat, dan depa ni dia akan menyusahkan depa dengan buat running in behind. Itulah apa yang dia buat. Dia keep on dropping daripada number 9 position tu untuk mengelak daripada physical battle yang akan terjadi kalau berhadapan dengan kedua-dua pemain ni. Jadi confirm lah Luis Diaz dengan badan dia yang kecil tu, kalau contohnya letak dekat position number 9 tu, confirm kena telan dengan dua-dua striker ni. So bijak daripada Arne Slot, dan juga aku rasa bijak daripada Luis Diaz yang mengadaptasi juga. Dia tak pernah first time dalam career dia score hat-trick, dan juga first time dalam career Liverpool dia start sebagai starting as a 9 position. Apa yang berubah season ni dengan season lepas ialah aku rasa based on the numbers itself, daripada segi positioning dia tu. Sebabnya kalau kita tengok tu numbers dia buat shooting tu sama aja, lebih kurang 3 shooting per 90 minit, tetapi dia punya sentuhan dia tu datang dalam keadaan area yang lebih better, area yang lebih central, dan juga area yang lebih ada probability dan juga ada tendensi yang lebih besar untuk menjaringkan gol. Jadinya kita tengok sepanjang sekarang dia dah skor 9 gol ke 11 gol ke, dia punya positioning yang dia ambil tu ialah positioning yang kita nampak contohnya dapat big chance memang dia akan menang dan itulah apa yang depa buat. Dan actually James Pearce dia sendiri cakap dalam satu artikel dekat The Athletics, dia kata Arne Slot dan juga staff dia memang working hard
on improving all the white players punya positioning kan. Cody Gakpo, Luis Diaz, Mohamed Salah dan juga yang lain-lain, Darwin Núñez dan sebagainya, dengan pertolongan daripada video analisis yang berjam-jam. So kredit untuk Arne Slot dan juga tim dia. Sekarang ni aku nampak apa? Aku nampak possibility juga dan juga bahayanya. Sebelum ni dominant side Liverpool ialah belah kanan sebab ada Trent dan juga ada Mohamed Salah dan Henderson lah. Henderson banyak buat overlapping, so that membuka ruang untuk kedua-dua pemain ni. Tapi sekarang ni bahaya tu lawan tak boleh discover kiri bahaya ataupun kanan bahaya. Sebabnya kalau contohnya fokuskan dekat belah kanan, tapi kiri Cody Gakpo dan juga Luis Diaz sekarang ni start scoring. Dan juga kita juga jangan lupa yang Darwin Núñez juga dia banyak drift ke kiri. Dan aku suka satu lagi pattern yang emerging untuk season ni ialah banyaknya gol yang terhasil di sebelah kiri disebabkan side kanan iaitu Mohamed Salah. Ya, aku fokuskan dekat Mohamed Salah. Trajectory dia sekarang ni sebagai creativity outlet monster. Dia ni kalau memang nak challenge dengan Trent lah. Trent mesti panas dengan dia kan. Tambahan pula Trent sekarang ni duduk kat bawah kan. Dia tak banyak sangat naik atas. Jadi numbers assist tu week in week out nampak nama tu Mohamed Salah lah. Aku suka gila ketajaman delivery dia tu membuatkan orang tak boleh baca langsung. Walaupun sama je setiap minggu ni kita nampak dia akan bagi bola tu dekat area yang sama je, forward post, dekat back post. Jadi someone akan tunggu. Contohnya gol kedua semalam kan, Cody Gakpo dia suar pala je dan bola tu betul-betul sampai dekat atas pala dah. Dekat setakat sekarang ni dia boleh gunakan dia punya strong foot belah kiri, tetapi juga dia punya right foot dia banyak improvement. Dan sekarang ni trajectory dia tu menarik daripada seorang goal scoring winger kepada seorang kreatif monster. Dengan ini aku tamatkan video review kali ini, perfect week untuk Liverpool, di mana Manchester City kalah. Aku harap esok Inter menentang Arsenal pun Arsenal kalah juga, hopefully lah, sebab lawan dekat San Siro. So minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan berhadapan pula dengan Real Madrid. Another bogey team untuk Liverpool. Aku harap Liverpool this time ni Liverpool berjaya put one onto the head of Real Madrid kan. Sebab Real Madrid ni memang dah jadi team yang badi untuk Liverpool lah. Semenjak kita belasah daripada 4-0 kan, Fernando Torres tu 4-0 2009. Semenjak tu kita tak pernah menang langsung dengan mereka. Padahal aku rasa setiap 2 musim rasanya kita akan berjumpa dengan Real Madrid. So inilah masa yang sesuai. Tambahan pula Real Madrid bukan dalam keadaan baik. Aku rasa performance dia nampak agak menurun season ni. Dan inilah masa yang sesuai untuk Liverpool do something. Tambahan pula dengan Anfield crowd yang aku yakin sekali lagi akan up to the challenge of overwhelming the opponent crowd. Jangan lupa share video ini kepada grup-grup Facebook, kepada grup Telegram, grup WhatsApp ke, so ramai lagi yang boleh tahu pasal channel ni. Dan jangan lupa komen tentang man of the match dan juga pandangan hampa tentang performance ni. Adakah 4-0 tu ialah kemenangan nasib untuk Liverpool, ataupun adakah Liverpool betul-betul power? So satu lagi pesanan daripada aku ialah kita sekarang ni tengah melayang-layang di atas udara. Jadi aku harap apabila at one point itu kita jatuh sikit ke bawah tu, janganlah fans Liverpool menuding jari kepada Arne Slot, kepada siapa-siapa, disebabkan aku rasa sekarang ni bola itu bulat, kita dekat atas, kadang-kadang nanti kita akan turun bawah juga. Dia at one point memang kita akan turun juga bawah juga, kita akan ada slump. So kita bear with it, sebabnya trust the process. Ini barulah bulan ketiga daripada 36 bulan yang Arne Slot sign. So trust in him dan trust in him hopefully to deliver a few trophies sepanjang tenure dia dekat Liverpool. Arne Slot, la la